Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri miqdaril azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali mari kita rafa'kan kesyukuran. Alhamdulillah. Rasa terima kasih kita kepada Allah Taala dapat kita sambung lagi malam ni pengajian kita kitab Idaman Penuntut. Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamis fatahlik. Maksudnya, jadilah kamu orang yang mengajar. Kalau tak boleh, jadi orang yang belajar. Kalau tak mampu lagi, jadi orang yang mendengar. Kalau tak boleh, jadi orang yang suka kepada orang mengajar, suka kepada orang belajar, suka kepada orang mendengar. Itu golongan yang keempat. Wala takunil khamis, jangan jadi golongan yang kelima. Fatahlik, kamu akan celaka. Iaitu mengajar pun tak, belajar pun tak, mendengar pun tak. Apa beza belajar dengan mendengar? Lebih kurang nak sama je. Lain sebenarnya. Dari segi belajar, dia mesti kena ada senjata. Macam berperang. Kena ada pen, kena ada pensel, kena ada kertas untuk robek, kena ada kitab, kena ada buku, sebagainya. Itu senjata untuk belajar. Itu martabat yang kedua. Martabat yang pertama mengajar. Martabat yang kedua belajar dengan senjata-senjatanya lah. Ada lagi martabat yang ketiga, mendengar, mustami'an. Okey lah juga. Maksudnya mendengar. Mendengar ni tak ada senjata. Dia duduk martabat yang ketiga. Kalau pahala tu dia dapat yang masih lagi ada lah, tapi dapat yang ujung-ujung lah. Ataupun dia mengajar pun tak kerti, belajar pun tak apa-apa nak rajin, mendengar pun tak ada masa, dengar tak ada telinga, tak ada masa. Dia menyukai orang yang datang belajar, dia suka, dia support, dia bagi galakan. Dia sendiri tak mendengar, tak belajar, tapi dia bagi galakan. Kalau ada program, dia bagi sumbangan ke, dia support lah. Maka sekurang-kurangnya lah yang golongan yang keempat ni okey lah juga. Jangan kamu jadi golongan yang kelima. Mengajar pun tak, belajar pun tak, mendengar pun tak, menyukai orang yang mengajar, belajar dan mendengar pun tak. Dia jadi orang yang menghalang kuliah, menghalang majlis ilmu. Kalau ada je, dia pula tolong risau untuk orang lain. Dia pula cuba tarik orang lain supaya tak belajar. Jangan jadi orang macam ni. Ataupun dia langsung tak peduli. Belajar, ada ada majlis ilmu ke tak ada ke, tak peduli aja. Orang yang kelima, golongan kelima ni golongan celaka. Jadi sekurang-kurangnya kita, paling kurang adalah golongan yang suka kepada majlis ilmu, tapi dia sendiri tak ada. Sekurang-kurang, habis kurang lah tu. Kalau ada majlis ilmu dia suka, bagus, tapi tak datang pun. Tu sekurang-kurang.
Habis kurang lah tu. Jangan jadi orang yang menghalang pada majlis ilmu. Kerana dengan adanya majlis ilmu, turunnya rahmat di situ, turunnya malaikat rahmat di situ. Dengan turunnya malaikat rahmat, dapat tempias orang yang tak datang. Orang yang tengah duduk pukul 8, tengah duduk tunggu berita sekarang ni. Dia tak dapat apa. Dapat tahu apa benda sangat pun. Nak tengok apa sangat. Penting apa sangat tengok. Tapi dia duduk kat rumah, dia tak datang lah majlis ilmu. Mereka dapat tempias. Macam hujan tu nampak tempias sikit-sikit dengan adanya majlis ilmu. Sekurang-kurangnya. Kerana walaupun dia tak datang, dia tidak menghalang majlis ilmu tu. Jadi Nabi kata golongan yang celaka ni, golongan yang tak suka semua, malah dia menghalang majlis ilmu. Jadi kita sekurang-kurangnya janganlah menjadi penghalang kepada majlis ilmu. Kalau tak nak pun, biar kita yang tak nak, jadi kita tak payah datang. Sekurang-kurangnya. Tapi kalau tak datang tu, tak reti lah. Banyaklah perkara yang tak reti. Banyaklah. InsyaAllah kita berhenti kat muka surat berapa? Idaman penuntut. Masalah yang ketiga ke yang kedua? Yang ketiga takbiratul ihram kot lah. Ya, takbiratul ihram. Jumpa. Kalau Rumi kau apa? Apa? Oh, Rumi tu 5 tu. Oh ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Ketiga, takbiratul ihram. Undur balik kejap tengok kita cerita siapa ni. Kita ni sebulan sekali, kadang-kadang tiba-tiba takbiratul ihram kita bincang pasal apa? Kita bincang pasal rukun sembahyang. Oh, cerita pasal rukun sembahyang. Sebelum ni kita dah bincang berkaitan dengan rukun yang pertama, niat. Dan kita bahas niat 2 hingga 3 bulan berkaitan dengan niat. Melafazkan niat yang sebenar dan sebagainya. Kemudian kita masuk berdiri. Berdiri, qiyam. Kita bahas 1 malam. Maksud 1 malam tu sekali. Qiyam iaitu berdiri. Ni yang ketiga, rukun yang ketiga. Rukun sembahyang yang ketiga, iaitu takbiratul ihram. Sebenarnya 3 dalam 1 dalam 3. Ketika qiyam tu ada niat. Maksudnya nak takbiratul ihram berserta dengan niat. Niat pula mesti kena berdiri. Berdiri pula mesti dengan takbiratul ihram. Sebenarnya 3 dalam 1 je. Dia sekadar dia panggil nak letak nombor aja. Nak meletakkan nombor. Macam apa? Sifat yang wajib bagi Allah. Kan ada 20 kan yang wajib dipelajari. Sifat kesempurnaan Allah tak terkira banyaknya yang wajib dipelajari. Yang pertama wujud. Tak, maknanya mula Allah wujud. Lepas tu qidam, lepas tu baqa. Macam tu ke? Tak ada. Sekadar nak letak susunan je. Tapi nak kira macam mana kan? Samalah dalam masalah ni. Jadi sebenarnya 3 dalam 1 dalam 3. Jadi takbiratul ihram mesti berdiri, qiyam. Qiyam pula bila takbiratul ihram kena niat. Jadi 3 dalam 1 dalam 3. Sekadar kita nak buat kiraan je. Tu yang nombor 3 tu. Takbiratul ihram ni apa benda? Apakah takbiratul ihram? Kadang-kadang kita selalu sebut. Apa dia? Takbiratul ihram bermaksud takbir. Takbir yang mengharamkan perkara yang halal. Tu takbiratul ihram. Yang mengharamkan perkara yang halal sebelum takbir tu. Sebelum takbir tu benda tu halal, dengan takbiratul ihram jadi haram. Maksudnya kat sini, dengan takbir tu Allahu Akbar lah takbir tu. Bila sebut takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah kan, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah dan sebagainya kan. Jadi takbir ni adalah Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram dia berbeza dengan takbir yang lain. Takbir intiqalat, takbir yang lain. Takbir yang apabila seronok berlaku satu perkara yang menakjubkan, takbir Allahu Akbar. Tu antaranya. Perkara-perkara yang takjub, itu lain. Yang ni takbir juga, tapi takbiratul ihram, iaitu dengan takbir tu masuk ihram. Haram lah jadinya. Haram apa? Sebelum tu halal jadi haram setelah takbiratul ihram tu. Makan sebelum takbir halal makan. Lepas takbir dah tak boleh makan, haram makan. Kerana batal solat jadi haram lah.
minum, bercakap, waktu tu halal, dengan takbir jadi haram. Sebab tu namanya takbiratul ihram. Yakni mengucap Allahu Akbar dengan maksud Allah Maha Besar. Sama juga besar dari segi pangkat. Dalam bab ni kena ngaji tauhid sikit lah. Sebab ada orang kata, saya tengok video Indonesia, janggut-jang, pakai serban apa semua. Allah itu gedeng tu masuk besar, bahasa Jawa ke bahasa mana? Besar, dia kata. Besar tu sangat besar sampai kita tak nampak. Tak boleh nampak. Tu dia kata. Dalam YouTube, Jahanam sekarang ni. Maksudnya cuma dia kata cuba dinding yang besar. Pergi duduk betul-betul letak macam ni. Nampak tak dinding? Tak nampak, terlalu besar. Masya-Allah. Apa cerita ni? Apa cerita ni? Itu yang berlaku sekarang. Walaupun perkara tu di Indonesia, tapi maklumat di hujung jari, tekan terus keluar. Anak-anak dia tengok macam mana agak-agaknya. Penting ni masalah akidah, kena mengaji betul-betul. Kata terlalu besarnya Allah, besar, sangat besar, sehingga kan tak boleh nak nampak. Seperti dilihat dinding, dia kata rapat di dinding, mata rapat dinding. Nampak tak dinding? Tak nampak. Sebab besar sangat dinding. Masya-Allah. Jadi besar ni besar apa ni? Allahu Akbar, Allah Maha Besar ni. Dari segi pangkat. Macam elok-elok sikit, ada orang besar tu. Tu bukan dia gemuk, kau kering besar ni kedingnya. Tapi orang besar datang, pangkat dia besar. Dia pengarah ke apa ke, datuk ke apa kan. Pangkatnya besar. Jadi maksud tak mesti bila sebut besar, fizikal besar, tidak. Pangkat tu besar. Yang mana takbiratul ihram ni, mengucapkan Allahu Akbar ni, kata maksudnya kita memulakan solat dengan takbir Allahu Akbar. Bermulanya Allahu Akbar, maka bermulalah solat tu. Yang mana ia adalah khususiah bagi kita umat Nabi SAW. Umat terdahulu dia memulakan solatnya ataupun ibadah khususnya, yang istilah macam solat juga ni, cuma cara mereka umat-umat terdahulu dengan tasbih ada, dengan tahmid, dengan tahlil dan sebagainya. Tapi kita istimewa, mulakan dengan Allahu Akbar. Kerana dengan sembahyang Allahu Akbar maknanya yang lain kecil. Samalah juga, kecil itu bukan fizikal kecil lah. Yang lain semua jadi kecil kerana Allah Maha Besar. Yang lain semua jadi kecil. Jadi itu hikmahnya, kita dapat menghadirkan hati kita pada permulaan salat akan kebesaran Allah. Bila kita mulai dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka dapatlah khusyuk tu. Sebab tu juga setiap kali perpindahan rukun disunatkan takbir juga. Dia panggil takbir intiqal, takbir intiqalat. Kenapa? Bagi mengekali rasa kebesaran Allah tu. Maksudnya apa? Allahu Akbar. Waktu tu niat dan sebagainya, Allah Maha Besar, ingat. Lepas tu melayang lah kita. Berangan, baca Fatihah tu auto je. Tak ada tengok makna pun. Automatik. Bukan manual, auto kita baca. Tahu-tahu dah amin. Tu kita. Kemudian habis tu kan dah lara sekejap dalam sembahyang ni cerita ni. Kerana kita pun Allahu Akbar. Maksud apa? Tarik balik. Oh, tadi dah fikir benda lain dah. Dah fikir masuk supermarket dah nak beli TMJ. Betul tak? TMG. TMJ pula. TMG. Dah masuk dah. Tiba-tiba Allahu Akbar. Maksudnya tiba-tiba tengah semayang kita kata Allahu Akbar, tiba-tiba barang yang kita nak beli tu besar pula ke tengah semayang. Jadi Allahu Akbar maksudnya Allah Maha Besar. Tarik balik. Yang lain kecil. Lepas tu berangan lagi. Macam tu lah. Sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarik balik, tarik balik, tarik balik. Benda lain yang besar, dunia besar, tarik balik. Dunia besar, tarik balik. Allahu Akbar. Itu hikmah takbir intiqalat. Itu hikmah aja. Apa nama takbir intiqalat tadi. Habis kat situ. Jadi untuk kita, tujuannya takbir ni untuk mengekali rasa kebesaran Allah. Mengekali itu payah. Mengekali itu. Dan lafaz Allahu Akbar juga, kalau kita tengok kat sini, kalau yang Jawi lah, Allahu Akbar tu memang dimatikan roh. Dan Imam Nawawi pun kata, banyak dalam kitab-kitabnya yang mengatakan takbir tidak pernah didengari melainkan diwakafkan roh. Allahu Akbar sama ada wasal, sambung ataupun tak sambung, wakaf. Mesti roh tu mati. Ini juga berlaku kan? Ada tak berlaku viral? Apabila disambung Allahu Akbar kabira.
Kan ada viral, cerita pasal viral tu. Kita diajar oleh tok nenek, tok guru kita daripada lama dulu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira sampai habis. Doa iftitah. Baru sehari dua ni, ataupun sebulan dua ni, ataupun setahun dua ni, viral. Cuba tengok. Alif, lam, lam, ha, alif, kaf, bera. Alif, kaf, bara. Ra tu baris depan kan? Jadi selama ni kita salah. Sebab kita baca Allahu Akbar kabira. Sedangkan yang betul Allahu Akbaru kabira. Baru dengar setahun dua kan? Dengar? Ramai dengar tak dengar? Oh, sini tak ada, tak apa. Tak biasa Facebook, YouTube, tak biasa, jarang WhatsApp. Oh, bagus macam ni. Dia viral benda tu. Jadi orang ni pakat tukar dah balik. Sedangkan dah lama dah kita amal. Kita amal tu bukan saja-saja mak ajar, tok guru ajar, dia kata kau hafal je dulu. Benar, ra tu baris depan. Tapi kata Imam Nawawi, tidak pernah didengar dalam hadis, dalam mana-mana riwayat yang mana dihidupkan ra tu. Takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa iftitah, azan, kan, azan, semua tu riwayat mati, bukan menandakan tak boleh hidupkan, tidak. Riwayat berkaitan dengan takbir semuanya sukun. Jadi kerana tu paling afdal azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walaupun baris depan, walaupun wasal, sambung. Sepatutnya ikut tajwid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang boleh. Cuma jangan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar tu tak boleh. Sebab kau tak tarik nafas. Maknanya sambung. Sambung kena baris depan. Itu yang tak boleh tu. Nak Allahu Akbar, Allahu Akbar pun boleh juga. Nak takbir gaya Allahu Akbar, Allah boleh. Cuma jangan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu tak boleh. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap salah. Sebab dia dua-dua boleh. Cuma banyak riwayat semua mensukunkan, mematikan ra walaupun hidup, walaupun wasal, walaupun melanggar hukum tajwid. Kerana tu masalah hukum tajwid dengan masalah fiqh dia beza. Kadang-kadang orang-orang Quran, kita panggil orang Quran lah, orang yang mempelajari Quran, bahasa ayat-ayat Quran, bahasa menghafal Quran, qiraat dan sebagainya, biasa dia akan clash. Dia akan clash dengan orang fiqh. Yang ni tak boleh, tak sah semayang. Sebab ada lari sikit. Ha jadi tak berapa nak ha. Dot tak kembung. Dot ni dia kena kembung. Lidah naik atas kat situ sini. Syafawi tak jelai lidah dan sebagainya. Ataupun zai. Dia akan dua ni memang mana-mana akan konflik. Kerana nak sah semayang tengok hukum tajwid ke nak tengok hukum fiqh? Hukum fiqh, bukan tengok hukum tajwid. Kerana kat situ problem sikit tu. Jadi kat situ kerana tu untuk jadi imam bukan hafal Quran, bukan semua pandai qiraat dan sebagainya, tidak. Bukan tahfiz pun untuk layak jadi imam, tidak. Tapi yang berlaku sekarang tak macam tu. Nak jadi imam masjid besar-besar lah. Yang gaji 4,000 ni. Nak jadi pertama 30 juzuk. Sedangkan nak jadi imam kena faqih nombor 1. Bab pandai sedap suara ni duduk nombor 8. Nombor 1 faqih, kerana dalam sembahyang nak sah bukan tengok hukum tajwid. Kena kadang-kadang dari segi tajwid langgar, salah. Tapi dari segi hukum fiqh tak salah, maksudnya masih lagi sah sembahyang. Dalam hukum tajwid boleh undur balik habis. Maksudnya tak habis ayat, ambil sikit undur balik, pergi balik. Ambil balik, pergi balik. Kadang-kadang ayat yang sama diulang-ulang nak bagi syok. Nak syok baca kan, diulang ayat yang sama. Baguslah. Kalau lah baca satu ayat tu tak sempat nafas ataupun sengaja berhenti, undur balik sikit, biasa kan. Dalam Fatihah hukum makruh. Dari segi hukum fiqh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makruh. Tapi hukum tajwid terbaiklah undur balik. Kan kita kena undur balik kan setiap apabila berhenti. Nampak tak hukum beza? Jadi akan ada konflik dua ni. Masalah nak sah tak sah sembahyang, afdal tak afdal sembahyang, kita tengok hukum fiqh, bukan hukum tajwid. Antaranya adalah doa iftitah. Allahu Akbar kabira. Bukan Allahu Akbaru kabira. Tapi kalau baca Allahu Akbaru kabira, cantik tajwidnya. Tapi Allahu Akbar kabira warid daripada hadis. Settle masalah. Jadi sebenarnya yang terbaik Allahu Akbar, azan pun sama.
Tapi tak jadi lagu. Bantai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah Allahu Akbar, Allahu Akbar juga ada riwayat. Allahu Akbar rillah. Sudah ada rillah. Dari pelik pun ada riwayat. Semua dhaif. Jadi kat situ jangan tu sangat. Sebab bila dia kata ra mesti hidupkan, selama ni salah. Itu yang salah. Kerana mengatakan mematikan ra itu sedangkan wasal itu salah. Itulah salah. Sedangkan kata bacalah hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira walhamdulillah katsira. Bagus. Tak apa. Yang mengatakan mati itu salah, tu yang salah. Kerana at-takbir jazmun. Takbir adalah jazam. Allahu Akbar. Dia tak ada, dia Allah Maha Besar. Dia jazam dia panggil. Masuk terus. Itu ada sebagian kata hadis tu. At-takbir jazmun. Ra tu mati. Semua riwayat dari warid daripada hadis semua mati walaupun hidup. Walaupun wasal, matikan ra tu. Kat situ lah sikit. Jadi kat sini Allahu Akbar sah semayang. Allahu Akbaru sah juga semayang tapi makruh. Dari segi tajwid salah. Kau nak berhenti kena matikan ra kan. Dari segi hukum fiqh tak ada masalah dengan maksud tak batal sembahyang. Dan sambung lagi sama juga kalau kita membunyikan ra tu bergetar. Dari segi tajwid salah besar tu Allahu Akbar. Dia lambat break. Dari segi tajwid tu kalau ustaz tajwid, cikgu tajwid tu memang kena rotan dah tu. Apa pasal? Allahu Akbar. Tak boleh nak break. Hukum fiqh macam mana? Hukum fiqh masih sah solat kerana tak mengubah makna. Masih lagi tidak mengubah makna. Tu dia tak mengubah makna. Hukumnya tetap makruh lah. Makruh lah. Tu Allahu Akbar. Dan yang berlaku juga, fenomena yang berlaku, kita kena sentuh-sentuh juga sikit-sikit. Jangan panjangkan Allahu Akbar. Tu. Itu kenapa saya sebut? Kerana ada berlaku. Allah masuk sembahyang sebab nak masuk niat. Allah tak masuk lagi tu. Dah lama dah panjang sangat. Tak apalah. Allahu Akbar. Tak masuk lagi. Jadi kalau bar dia habis. Itu terpanjang bar tu. Allahu Akbar. Baru masuk. Allahu Akbar. Tak masuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru masuk. Jahannam. Yang masuk tu yang tak sah. Akbar panjang kan tu dia jadi tukar masuk gendang ataupun rebana tu. Deng-deng tu dia panggil akbar. Alif kaf ba alif ra. Jadi hati-hati kat situ. Jangan panjangkan ba tu. Jangan panjangkan ba. Dan kalau tak sembahyang pun ini paling ramai. Dia tak perasan. Paling ramai bukan sembahyang. Apa ni kau ni sekarang dah gemuk kan? Allahu Akbar. Biasa tak dengar? Bukan sembahyang. Bawa lajunya motor. Kalau accidentnya Allahu Akbar. Tak. Melayu punya lahjah dia panggil. Melayu punya tone. Memang dia ma'arif sukun semua kat belakang. Bantai semua. Assalamualaikum. Ma'arif sukun. Sedangkan kaf mim bukan kaf waw mim. Ma'arif sukun tahu tak? Yang ujung-ujung yang panjang alhamdulillahirabbil alamin. Itu ma'arif sukun tu 246 tu. Belakang tu. Ar-Rahmanir Rahim. Itu. Jadi assalamualaikum. Kalau tengok dalam kitab Paku Iman, Tok Guru ayah cik Kok Diang Paku Iman, dia kata haram jawab siapa bagi salam macam tu. Assalamualaikum. Tu. Maksudnya kaf waw mim. Haram jawab. Maksudnya apa? Tak payah jawab. Tak peduli dengan dia. Dia bukan bagi salam. Dia buat berdosa. Dia buat perkara berdosa. Kata Tok Guru. Dah meninggal lah Tok Guru tu. Tok Guru Ustaz Zaira ni lah. Tok Guru dia garang. Tok Guru. Assalamualaikum. Tu. Haram jawab. Lagi haram. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Itu biasa dengan perempuan. Lagi haram. Perempuan tu jawab haram. Dia pun Waalaikumsalam. Yes jawab. Haram jawab. Pertama salam salah. Yang kedua bagi salam tu tujuan apa? Okey. Hati-hati dekat situ lah. Bar jangan panjangkan. Jangan jadi ada kalau belah-belah Jawa sana dia kata Allahu Akbar. Allahu Akbar macam tu. Hati-hati kat situ. Dia jadi akbar macam qalqalah kot dekat kaf tu kot jadi macam tu kan, ataupun ba tu jadi sabdu kot akbar. Tu Allahu Akbar tu. Biasa orang belah-belah jauh-jauh sana lah yang pekat-pekat tu. Sebut betul-betul Allahu Akbar.
Lam tu dia panggil taghliz, tebalkan. Allah, Allah tebalkan. Lam tu Allah, Allah, A dulu, bukan O. O ada juga O macam Allah, Allah. Ada macam tak? Allah. Ada tak? Allah, Allah. Ada Allah. Macam-macam. Ini semua saya pernah dengar ni. Ada Allah, Allah. Allah. Lam tu tebal. A dulu. Allah. Allah tebal. Bukan O terus. Jadi kalau Allah jadi O. Jadi O, kalau Rumi kan OLLAH. Allah. Jadi macam tu. Sebab jadi alif dari atas jadi A dulu. A baru tebal. Baru tebal. Taghliz dia panggil. Tebal tu. Allah. Bukan Allah. Kat situ sikit je lari, kemungkinan masih lagi sah semayang. Cuma biasalah makruh lah. Sebab masalah lidah makan sabah belacan. Biasa tu. Kalau macam mana kalau tak tebal kan, tak taghliz kan, tak tebalkan lam tu, masih lagi sah. Allahu Akbar. Biasa orang apa? Orang India kan? Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Dia tak boleh tebal. Lidah banyak akan kari, tak boleh. Kita masalah makan sambal belacan. Macam mana masing-masing ada negara masing-masing kan, cara hidup masing-masing. Jadi dia masya-Allah ataupun Allah. Allah, Allah Almighty, Allah Almighty. Kalau bahasa Inggeris kan, biasa siapa biasa dengar tahu Allah. Adakah sah semayangnya jika Allahu Akbar? Sah. Kerana tak lari maksud, cuma sepatutnya tebal. Kalau tajwid tu memang kena rotan dah tu. Memang salah besar. Tebal. Kau nipis apa? Mana boleh nipis? Sebab baris atas sebelum tu. Kalau baris bawah baru nipis. Sebelum huruf sebelum. Baris atas dia kena tebal. Jadi sah ke? Sah. Jika memang lidah dah macam tu, tak makruh lah. Nak buat macam mana? Dan sunat mengucapkan takbiratul ihram sebenarnya tanpa mat yang panjang. Mat tu dah panjang, tapi mat yang panjang. Mat tu dua. Maksud mat panjang. Sebab tu jangan panggil orang mat, sebab ada dua makna. Satu panjang, satu mati. Mat. Muhammad elok panggil nama dia Muhammad. Kalau nak panggil apa nama dia mat, dia panggil mad. Baru jadi panjang. Okeylah sikit daripada mat. MAT kan, mat. Mati tu. Dia doakan dia mati. Kan nama ni doa. Jadi mat yang panjang, sunat jangan panjangkan. Maksudnya Allahu Akbar. Tu. Yang lam tu. Sebab dia macam ni kan tu kan. Dua tu. Allahu Akbar. Itu sunat ketika takbiratul ihram. Tapi kita kadang-kadang ada sedikit masalah sebab kita nak masuk niat dan sebagainya. Kita bermazhab Syafi'i, qasad, ta'arud, ta'yin dan sebagainya. Panjang cerita tu. Kita dah cerita dah pun. Maka dia dibenarkan sampai 7 alif ataupun 14 harakat. Allah sampai 14, panjang. 14 harakat atau 7 alif, samalah tu. Dibenarkan. Jika sebab dia susah nak masuk, kat situ tak jadi makruh lah, tak ada apalah. Cuma paling afdal Allahu Akbar. Tapi kadang kita susah nak buat sebab kita nak masuk niat tu. Nak masuk niat tu, nak masuk qasad, ta'arud dan ta'yin tu. Dan jika tidak dimatkan langsung, hukumnya makruh. Tapi Allah tu. Sebab tu kena ada juga mat sikit. Allah tu. Allah. Tak ada mat tu. Dia Allah tu. Allah dia panjang sikit dia. Allah. Pendek tau. Biasa la ilaha illallah. Cantik dah tu mula-mula. Tapi bila dah naik syekh, kau dah lama tu dah dekat 100 tu dia naik syekh tau. Dia datang dia punya tu kan. La ilaha illallah. Allah tu pendek tu. La ilaha illallah. Kalau laju tak apa. Sebab tempoh tu laju, walaupun kita rasa pendek sebenarnya panjang. Sebab la ilaha illallah lain je. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu dia panjang. Allah tu dengar Allah tu. La ilaha illallah. Tu panjang tu. Dua tu. La ilaha illallah. Tapi kacanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu pendek. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebenarnya panjang Allah tu. Sebab ikut tempo dia. Faham tak? Tempo tu laju, dia lajulah. Kalau tangan tu lah. Kalau Baghdadi yang tu. Tu Baghdadi tu. Yang ketuk-ketuk tu. Kan? Dia laju sikit kan? Jadi ikut tempo juga. Tak semestinya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak semestinya pendek, tak semestinya satu, tak semestinya makruh. Tengok kelajuan dia sebut tu dulu.
Kalau la ilaha illallah, tu baru makruh. Sebab la tu cukup dua, kenapa? Allah satu je. Tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu dua lagi tu. Masih lagi kerana ikut tempoh tu. Tempoh. Jadi kecuali kalau lah tak dimatkan lam tu, masih lagi sah tapi hukum makruh dalam masalah sembahyang. Berbeza dengan takbir intiqalat, sunat dipanjangkan, dipendekkan bergantung kepada tempoh masa nak satu rukun ke satu rukun yang lain. Jadi maksudnya ketika rukuk, dia sekurang-kurangnya memang dua lah. Allahu Akbar. Dia bukan Allahu, taklah sampai batal. Sebab dia macam ni kan. Jadi Allahu Akbar, biasalah. Sami Allahu liman hamidah, kan panjang nak begitu. Itu panjang. Maksimum sama juga 7 alif. Kalau dilambat ke, sakit lutut ke apa ke, Allah, sampai 7 alif ataupun 14 harakat. Panjang tu, habis nafas tu. Allahu Akbar. Tapi duduk di antara dua sujud, daripada sujud takkan Allah. Wih, apa pula? Allahu Akbar. Biasalah. Allahu Akbar. Nak bangun balik, Allah kan panjang kan? Kan perjalanan tu jauh kan? Allahu Akbar. Jadi untuk panjang takbir intiqalat ada dua lah, iaitu ketika nak turun sujud dan ketika daripada sujud kedua nak naik ke rakaat seterusnya. Itu panjang sikit. Maksimum 7 alif. Dan hati-hati jangan berhenti lama sangat. Ini juga berlaku, terpaksa sebut juga. Berhenti lama kan, Allahu Akbar, dia jadi ha tu jadi dua. Lepas tu Allahu, dia Allahu Akbar. Nampak tak? Allahu Akbar. Dia sikit lah, setengah saat aku, sikit lah. Jadi dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang dia agak sambung okey lagi. Kalau lama sikit je dia akan putus. Masa putus tu jadi dua ha. Jadi Allahu Akbar. Jadi patutnya Allahu Akbar. Lambatkan sikit, Allahu Akbar. Boleh terima lagi kot. Lambatkan lagi, Allahu Akbar. Tak boleh terima dah. Yang last. Allahu Akbar. Sambung. Allahu Akbar. Masih lagi boleh terima. Sebab dia sikit lagi. Allahu Akbar. Maksimum dah. Atas border dah tu. Allahu Akbar. Tak boleh. Sebab ada ha dua dah jadi. Dah putus. Habis. Atas orang yang menyebut, atas orang yang boleh menyebut, wajib ia menyebut demikian dalam bahasa Arab dengan tidak boleh ditukar seperti Ar-Rahmanu Akbar, Allahu A'zam atau Akbarullah dan sebagainya. Ni orang Melayu tak buat kerja-kerja macam ni. Yang buat kerja macam ni orang Arab. Bahasa dia, dia buat. Orang Melayu tak ada Ar-Rahmanu Akbar. Boleh apa? Sebab Ar-Rahman juga nama Allah. Tapi kena juga pakai lafzul jalalah, Allah. Ismu zat, Allah. Dia tak boleh pakai sifat yang lain, nama-nama yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, walaupun Tuhan yang sama, tak boleh. Mesti lafzul jalalah dengan maksud Allah. Allahu Akbar. Al-Malikul Akbar, Al-Quddus Al-Akbar. Boring dah Allah je. Tengok Asmaul Husna tu dia letak. Sama je nak kira. Tak boleh. Tak boleh. Akbarullah. 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 Maksudnya memang tak boleh juga. Tak sah. Dia panggil mendahulukan khabar atas mubtada. Apa yang mengajar Arab, dia mesti dahulukan mubtada atas khabar. Maksud mubtada dulu baru khabar, bukan khabar dulu. Jadi akbar tu khabar dia, apa tu baru Allah. Tak boleh. Dia sedikit beza kalau kita nak kias sikit. Dia sedikit berbeza dengan salam. Salam. Sebab nak masuk salam lambat lagi. Saya rasa dalam 2022 baru masuk bab salam. Nampak gaya dia punya pergi ni. Sekejap, sikit nak azan azan sekarang. Berhenti dulu. Lepas ni nak kata, boleh tak kalau Assalamualaikum salam, terbalik Assalamualaikum Alaikumussalam, terbalik, boleh tak? Selepas azan. Stay tune.
La haula. Baik. Allahu Akbar. Dia akbarullah. Dahulukan mubtada atas dahulukan khabar atas mubtada. Tak boleh tak sah. Dia berbeza dengan bagi salam. Assalamualaikum. Sah bab solat, sah jika kita mendahulukan khabar atas mubtada, iaitu alaikumussalam. Sah, tapi makruh. Ini juga orang Melayu tak buat kerja macam ni. Maksudnya fil alamina innaka hamidum majid, alaikumussalam. Sebab ada assalamualaikum, terbalikkan alaikum salam. Jadi alaikumussalam, alaikumussalam. Bunyi pelik sebenarnya sama je. Assalamualaikum terbalik kan, dua perkataan ada, tapi bunyi rasa macam jauh kan. Alaikumussalam macam jauh. Sebenarnya assalamualaikum terbalikkan je, alaikum salam. Jadi alaikumussalam, alaikumussalam hukumnya makruh tapi sah. Okey. Macam ni kalau bagi salam dekat luar solat pun sama juga. Jika yang paling afdal assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Boleh juga bagi alaikumussalam, jawab assalamualaikum. Boleh. Sama. Boleh. Dibenarkan. Ni luar sembahyang ni. Maksudnya jumpa-jumpa alaikumussalam. Dia pun assalamualaikum. Dia jawab. Boleh. Dia tak semestinya assalamualaikum. Tidak. Tidak. Ni luar sembahyang. Dalam sembahyang pun sah. Tapi makruh. Maksudnya alaikumussalam, alaikumussalam makruh. Sebab dalam sembahyang waridnya assalamualaikum. Tapi tukar pun tak apa. Nak bagi perbezaan dengan Allahu Akbar mesti. Akbarullah tak sah. Berbeza dengan salam. Malah sebenarnya boleh juga bagi assalamualaikum, jawab assalamualaikum. Boleh. Di luar sembahyang dibenarkan. Ataupun beri salam waalaikumsalam, jawab waalaikumsalam. Boleh. Kenapa? Dia tak ubah makna. Sebenarnya waalaikumsalam, wa tu dan kita buang lalu. Alaikumussalam dengan assalamualaikum sama dia sebenarnya. Kita tak berhati pun. Assalamualaikum, ambil alaikum tu letak kat depan, alaikumsalam. Tambah waw dan waalaikumsalam. Sama. Cuma kita rasa macam jauh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Macam perkataan yang lain. Sekarang sebenarnya dia adalah perkataan yang sama, cuma tukar tempat aja. Tukar tempat. Habis. Sekiranya
ada orang yang tidak boleh menyebut dalam bahasa Arab begitu, setelah ia belajar dengan bersungguh-sungguh bolehlah diterjemahkan dalam apa bahasa sekalipun, bukan bahasanya sendiri, tak boleh diganti dengan zikir yang lain. Jadi sebut betul-betul Allahu Akbar. Jangan pedaskan ha yang tak pedas. Atau tak kisahlah ketika sembahyang, ketika baca Fatihah, ketika berzikir, ketika azan dan sebagainya, jangan pedaskan yang tak pedas. Ha pedas kan ada ha pedas dengan ha simpul tu. Ha tu duduk kat sini. Makhraj dia ha tu. Situ ha. Duduk bawah. Kha atas lagi. Kha ha. Makhraj dia dekat ha bawah tau. Makhraj tu duduk bawah. Tapi ha dia duduk atas. Ha duduk atas, dia dekat dengan kha. Kha atas lagi tapi dia duduk kha. Ha dekat. Mana jauh. Jadi Allahu Akbar ke. Yang pedas tak pedas pula. Hayya 'alas salah. Terbalik kod pakai terbalik. Ha sepatutnya ha pedas. Ha tapi ha. Salahlah tu. Hayya 'alas salah. Terbalik. Dia hayya 'alas salah. Betul. Jadi jangan pedaskan yang tak pedas. Jangan tak pedaskan yang pedas. Ha tu. Hayya 'alal falah. Tak pedas pula. Sedangkan falah pedas. Jadi hati-hatilah kat situ. Sekiranya ada orang tak boleh menyebut dalam bahasa Arab, setelah ia belajar bersungguh-sungguh boleh diterjemahkan dalam apa bahasa sekalipun. Biasanya orang baru masuk Islam ataupun tak boleh sebut, tak boleh Allahu Akbar, dia hanya boleh cakap bahasa dia. Contohnya bahasa Melayu, Allah Maha Besar, dia pun Allah Maha Besar, dia tak boleh sebut yang lain tak boleh, ikut bahasa dia tapi dengan maksud Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Jika tak mampu bahasa Arab, tapi dia kena cuba dulu. Kalau mampu, tak sah dengan bahasa lain selain daripada bahasa Arab. Disyaratkan membaca takbiratul ihram dan segala bacaan yang lain di dalam sembahyang. Disyaratkan membaca takbiratul ihram dan segala bacaan yang lain di dalam sembahyang. Sama lagi, hendaklah didengar oleh telinga sendiri. Maksudnya disyaratkan membaca takbiratul ihram, hendaklah sempurna takbiratul ihram lah. Alif lam lam ha, alif kaf ba ra. Allahu Akbar, kena bunyi semua. Jika kurang satu huruf, maka tak sahlah takbir tu dan tak sahlah sembahyang tu. Dan pastikan menyempurnakan takbir tu dalam keadaan berdiri. Walaupun tak ada dalam kitab kita, tambah sikit. Sebab ada orang buat, dia nak cepat, dia nak cepat lah. Contohnya dia masbuk ke, imam dah rukuk ke, dia pun Allahu Akbar, dah pergi lah kot. Nak cepat, nak rukuk, dapat tumaninah, dapat rakaat. Amboi, satu rakaat je pun elok-elok lah, Allahu Akbar, rukuk. Ni nak cepat sangat. Nak cepat sangat dia punya nak rukuk tadi tu. Jadi ra tu mungkin duduk dekat rukuk. Hati-hatilah kat situ. Hendaklah didengar oleh telinga sendiri. Maksud dengar telinga sendiri itu, apa dia nak kena dengar? Takbiratul ihram yang wajib, rukun, dan segala bacaan lain. Maksudnya rukun qauli yang lain semua kena dengar. Kalau tak didengari oleh telinga sendiri, maka tak sah. Kalau bab sunat, wajib dengar sunat. Kalau bab sunat, kena dengar yang sunat tu juga. Kalau tidak, tak dapat pahala sunat. Taklah sampai batal kalau bab sunat. Tapi cuma kita ada dobit sikit. Ada dobit sikit. Dengar tu apa? Ni salah faham ni, dia akan ganggu orang sebelah. Maksud dengar, mesti hendaklah didengar oleh telinga sendiri, bukan telinga orang, telinga dia sendiri. Segala bacaan dalam suasana yang tidak bising, itu dobit dia, iaitu didengar tu maksudnya kadar yang boleh didengari walaupun tak dengar. Belik sikit ni, kena beri perhatian 120%. Maksud rukun qauli, Allahu Akbar, Fatihah, tahiyat, selawat, dan salam, tu dia panggil rukun perkataan, rukun qauli. Tak ada yang ni, tak sah sembahyang. Tak dengar dengan telinga, tak dengar perkataan tadi,
tak cukup kadar kekuatan dia sebut tu, maka tak sah. Mana-mana satu, ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, masuk selawat juga, salam. Jadi oleh kerana itu kena dengar. Soalannya, apa maksud dengar? Dengar ni dobit penting. Dengar yang dimaksudkan adalah kadar. Dengar, kadar yang boleh didengari oleh telinga sendiri. Telinga dia pula yang normal, bukan yang pekat badak, bukan. Telinga biasa. Kadar yang boleh didengari oleh telinga. Kadar yang boleh didengari oleh telinga yang sejahtera. Macam tu kot. Bukan dengar, kadar. Dalam masalah fiqh, masalah syafi'i banyak benda ni, kadar ni. Bukan dengar, kadar dengar. Dia beza tau. Dengar. Kadar, volume tu boleh dengar, tapi dia tak dengar. Ada kadang-kadang kadar yang boleh dengar dan dia dengar. Kadang-kadang kadar tu boleh dengar tapi dia tak dengar. Boleh tak? Nak kena contoh juga kan? Contohnya, kalau dia pekat badak. Masa cerita Pelambi tu kan, apa khabar pak? Nak kapak tu. Yang pekat badak tu. Habis kalau dia kata dia pekat badak tu, maksud dia sebut sikit dia tak dengar tau. Dia tak dengar telinga dia. Dia cuma dengar getaran tu je. Jadi dia tak dengar, dia pun kena Allahu Akbar. Macam tu ke? Tak. Tu bukan maksud dengar. Maksud dengar kadar yang boleh didengari oleh telinga yang sejahtera, telinga normal, mu'tadil, telinga pertengahan. Jadi kadar tu macam mana? Allahu Akbar. Dengar tak? Allahu Akbar. Dengar tak? Dengar. Tapi dia dengar ke tak? Dia tak dengar sebab dia pekat badak. Kadar tu yang kita nak. Maksudnya sah sembahyang dia, walaupun dia tak dengar. Bukan dengar. Ataupun bising, duduk dekat bawah airport. Maksudnya airport ni, kapal terbang duduk lalu. Ketika kapal terbang duduk lalu ke atas, dia akan bising. Jadi bila dia kadar yang biasa dia dengar, Allahu Akbar, tak dengar dah sebab bising, tak mati enjin ke kat luar, tak kisahlah. Apa-apalah bising ke, bunyi bising ni. Ada apa, dia nak pecahkan batu bukit tu kan. Bum 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 tu. Tak kisahlah, buatlah masalah apa pun. Tiba-tiba kipas bunyi, aircon bunyi, buatlah masalah apa pun. Dia pun biasanya Allahu Akbar, dengar. Tapi kali tu tak dengar sebab bising-bising yang tadi tu. Adakah dia perlu mengangkat suara dia? Tidak. Yang kata sah ni kadar yang boleh didengari oleh telinga dia yang pertengahan, walaupun dia tak dengar. Jadi maksudnya dia tak perlu angkat suara sampai dia dengar. Bising apa ni, kapal terbang, dia pun Allahu Akbar. Kenapa kuat sangat ni? Tak dengar, kena Allahu Akbar baru dengar. Tidak. Salah faham. Jadi kadar tu nak dapat macam mana? Nak tak volume tu, nak letak kuat tu macam mana? Dan kita pula mungkin kurang pendengaran. Dia ikut pendengaran biasa, normal. Mungkin kita terlebih tajam pun dah dengar. Macam mana kita nak tahu kadar tu? Orang yang sembahyang malam, dia akan dapat kadar tu. Kenapa saya sebut? Maksud kadar yang didengari oleh telinga sendiri adalah kadar suara perlahan, sir, tapi ada getaran lah. Adalah. Sampai tak ada getaran tu, tak bunyi langsung. Tu bunyi, ada getaran. Kadar yang perlahan, dengan maksud kadar sir perlahan, yang dia membaca tu dalam keadaan di tengah malam yang sunyi sepi. Dia seorang diri di dalam bilik yang tertutup. Dia baca, dia sembahyang tahajud. Contoh, sembahyang tahajud tu bagi contoh je. Dia pun agak-agak waktu tu, apa nama ni, jam pun berbunyi, kalau perasan lah. Sedangkan ketika siang tak bunyi jam tu. Tak, maksud jam tu yang berjalan tu, saat tu, bukan jam kering tu, bukan. Macam ni kan, jam ni kan, dia bukan ketek, mana ada bunyi. Cuba datang pukul 4.30 pagi, pukul 4 pagi, 3 pagi, memang seram. Bunyi ketek, bunyi jam tu. Kenapa dengar? Sebenarnya kadar dia sekarang ni, jam tu didengari tak? Kadar yang didengari. Tapi dengar ke tak? Tak dengar. Aircon, kipas, mic, macam-macam, menyebabkan kita tak dengar. Sebenarnya kadar bunyi jam tu kadar yang boleh didengari. Okey. Jadi malam-malam, jika orang yang biasa tahajud, dia tahu kadar tu mana, dia boleh kontrol. Iaitu dia akan baca slow-slow lah. Seorang-seorang tahajud, mana baca kuat-kuat. Dia pun dia dengar lah tu. Dia dengar, tapi getaran lah, bukan suara ular tu. Bukan suara ular, suara apa? Suara bisik tu kan, bukan. Suara getar.
Kalau letak kat sini lah. Ni kalau letaknya dia bunyi kuat, saya kena buat macam ni juga. Kalau tak apalah, anggaplah dia perlahan kan. Ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Macam tu. Ketika malam tu, bila dia selalu tahajud, maka dia dapat satu kadar. Oh, kadar ni. Ketika dia sembahyang sebelah kita tak dengar pun dia. Sebab apa? Sebab waktu tu siang dan macam-macam bunyinya dia. Jadi dia kata, engkau sembahyang tak sah sebab aku tak bunyi pun. Sedangkan dia tu tak main tahajud. Jadi sebab tu dia kuat kan. Orang ni sembahyang tahajud. Jadi dia dapat kadar minimum. Yang mana kadar tu boleh didengari oleh telinga sendiri, tapi dia tak dengar kerana environment, kerana persekitaran yang bising. Jadi kadang-kadang kita tengok, betul, ada orang tak bunyi. Tak semestinya tak sah. Dia je tahu bunyi ke tak bunyi. Sama ada dia gerak bibir saja atau dia buat suara ular, suara bisik. Suara bisik tak ada makhraj. Semua makhrajnya duduk dekat ha. Suara bisik. Kau main mana? Semua kat sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ain ke semua duduk kat sini. Semua jadi suara ular. Tak boleh jadi. Dia kena ada makhraj. Dia ada kha, ha, ha, a, rin, semua ada tu. Maknanya dia kena juga ni. Dia tak boleh semua satu makhraj, iaitu dekat ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua kat sini. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana ada makhraj? Ain Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in, in. Kat sini juga. Sepatutnya ta'in, ain kat situ. Waladdallin. Waladdallin dia waladdah. Mana kat sini juga. Tak boleh. Semua kat situ. Jadi maka tak ada makhraj. Dia bukan nama membaca. Kerana membaca mesti ada getaran, mesti ada makhraj. Cuma perlahan dengan kuat sahaja. Jadi hati-hati dalam masalah tu. Mesti jangan kuat sangat sampai mengganggu orang sebelah. Jika dia salah faham, kadar tu dia tak reti, nak ambil kadar yang minimum, dia tak dengar. Dia kata mesti dengar kat telinga. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ganggu orang sebelah. Maka hukumnya makruh, silap-silap ganggu, bukan ganggu orang sebelah, maksudnya orang sebelah agak terganggu sedikit, hukumnya makruh. Tapi kalau terganggu sehingga orang sebelah pun tak ingat dia baca Fatihah tahap sampai mana? Maliki yaumiddin. Orang sebelah bunyi. Dia Maliki yaumiddin, orang sebelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia dengar, dia pun jawab. Aku dah iyyaka na'budu ke belum tadi? Dia fikir haram. Tu jadi haram lah. Sampai orang sebelah. Kadang-kadang imam, maksudnya dia kat belakang, imam terganggu dengan dia. Kuat sungguh. Imam boleh terganggu. Kenapa dia boleh jadi kuat macam tu? Sebab dia ingat kena dengar kat telinga sendiri. Selagi tak dengar, tak sah. Teruk apa orang geng-geng pekat badak. Yang jenis sound trouble. Memang masalah, memang trouble lah. Dia seorang lah kuat-kuat, yang lain kacau. Lagi tak dengar, selagi tu tak sah. Bukan. Kadar yang boleh didengari oleh telinga sendiri dalam keadaan gelap gelita. Gelap gelita tak penting. Dalam keadaan sunyi sepi, di malam hari, tak ada bunyi-bunyi yang lain, dia dengar. Kadar tu. Nak dapat kadar tu, cuba tahajud seminggu. Dia akan dapat kadar tu. Kalau tidak, dia akan agak-agak lah. Boleh lah. Biasanya dia akan kuat. Kalau tanpa tahajud, dia akan kuat sikit kadar tu. Dia tak berani nak slow. Sebab dia tak tahu sebenarnya bunyi ke tak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Macam tak dengar je. Sebab sekarang ni, kalau malam-malam kuat tu bunyi tu, orang rumah boleh terjaga, anak boleh terjaga tu, walaupun bunyi macam tu. Nak dapat kadar tu, volume tu. Berapa dah ni? Allah, jap aja. Kita kena berhenti dulu, tak habis juga satu. Sama juga hukumnya dengan baca-bacaan yang sunat. Contohnya pertama yang tadi Fatihah, tahiyat, selawat, salam tadi, kecuali amin. Amin kena sama kuat dengan imam. Amin kena sama kuat dengan imam. Dia tak ada amin. Kadar dengar telinga sendiri. Tidak. Amin biar runtuh siling sekali tengok. Amin sama kuat dengan imam. Dalam masalah amin sahaja. Macam tu juga bacaan-bacaan sunat. Sunat dengar untuk dapat fadilat. Kalau dia subhan, tak dapat apa. Nasib baik dia sunat. Kalau dia rukun, tak sah lah. Rabbighfirli wahdini wa. Tak dapat apa. Baik, diam je. Baik, Rabbighfirli. Riwayat yang kedua kata. Yang malas nak baca Rabbighfirli tu 2 kali. Rabbighfirli. Cukup. Lebih baik daripada Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa.
Apa je cakap? Subhana Rabb. Subhana Rabb. Subhan. Apa benda? Apa benda tu? Hei, bantai ajalah. Mesti dengar untuk dapat fadilat yang sunat tadi. Cuma kalau tak dengar tak membatalkan. Rukun kalau tak dengar membatalkan. Maksud dengar yang tadi tu bukan dengar maksud dengar tu volume tu. Kita kena berhenti sebab agak panjang lagi ni. Nak kena berhentilah. Maka jika disebutnya dengan tekumat kamit, maka jika disebutnya dengan perlahan pakai kumat kamit bibir macam orang berbisik ni saya tidak memadai. Berbisik tak memadai, suara ular tu tak memadai. Cukup-cukup lah tu suara ular tu. Macam mana pun mazhab Maliki dan mazhab Hanafi gerak bibir dah memadai. Nak beritahu bagi orang yang dah pernah amal macam tu, dalam masalah fiqh ada jalan keluar pada mazhab yang lain. Walaupun sepatutnya tak boleh lah, benda dah lepas. Habis tu macam mana? Dah umur 60. Sembang boleh sembang. Dah daripada umur kecil sampai ke besar dia semayang macam tu, suara ular. Pakcik macam mana cik? Umur berapa? 75 dah. Semayang berapa lama dah? Semayang dah 58 tahun dah semayang. Baca macam tu? Baca macam tu. Tak boleh kena qada yang 58 tahun tu. Sebab semua suara ular. Suara yang bisik tu lah. Boleh cakap tu? Arwah terus. Jadi macam mana? Waktu tu mungkin kita boleh walaupun perkara dah lepas. Dari segi hukum yang terbaik kita kena kata kena qada lah. Tapi dari segi apa pengamalan boleh ke cakap macam tu? 58 tahun tu pakcik kena qada semua sembahyang. Satu hari 5, setahun 2,000. Secara bunda-bunda 2,000 sembahyang. 10 tahun 20,000. Berapa tahun tadi? Lebih kurang dalam 135,000 kali kena sembahyang. Boleh cakap tu? Habis tu siapa suruh tak mengaji? Boleh cakap tu? Dari segi kata mana boleh mazhab lain benar dengan menggerakkan bibir, suara ular juga sah. Tapi ketika dia amal tu dia tak tahu mazhab tu. Sepatutnya tak boleh. Betul. Tapi cakaplah kat pakcik tu. Tu je nak cerita. Cuba. Nak macam mana? Macam mana nak menyelesaikan? Kadang-kadang orang kerah betul. Oh mana boleh? Benda dah lepas. Lepas tu bagi mazhab yang ketika dia buat dia tak tahu pun mazhab tu. Mana boleh? Betul lah juga. So macam mana nak selesaikan masalah tu? Kadang-kadang cerita hukum je. Bila nak selesai jadi problem. Jadi pada muka macam tu. Okey. Wajib disertakan niat dalam takbiratul ihram, iaitu ingat dalam hati mengerjakan sembahyang fardu zuhur atau sebagainya ketika menyebut Allahu Akbar. Bila sudah ada ingatan macam itu, selamba je tulis macam tu. Cukuplah menyertakan niat dalam takbiratul ihram. Tok guru kita ni selamba je. Memang bahasa kampung. Jadi bila ada ingat nak sembahyang tu, dia kata niat tu, dan kita dah bincang bab niat panjang lebar, maka memadailah habis. Keempat membaca Fatihah akan datang. Cuma sebagai pesanan last sekali. Habis masuk rukun keempat Fatihah pula. Apa lagi yang pertama nak iklan macam biasa. Saya sentiasa iklan mesti ada, iaitu apa nama, esok kuliah muslimat. Kuliah muslimat untuk ajar orang perempuan berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah. Ilmu ni jarang diajar. Tak ada, susah nak dipelajari. Nak cari itu susah. Kalau ada pun kadang-kadang tak boleh nak soal, tak berapa nak boleh faham sangat. Jadi esok masih lagi menyambung di sini, iaitu kelas orang perempuan. Orang lelaki pun boleh datang, duduk kat tepi tu, tak ada masalah pun. Tapi kelas tu kelas untuk orang perempuan. Kerana ilmu ni ilmu fardu ain, wajib atas setiap orang. Banyak kali dah pesan bahawasanya memang seronok sangat apa nama ni beribadah yang orang lelaki ni. Tapi orang lelaki dia tak boleh masuk syurga lone ranger. Tak boleh seorang-seorang. Orang lelaki dia ada tanggungan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia sebagai ketua. Bila dia ketua, dia kena pastikan kalau ketua dia punya rakyat dia tu melakukan semua tanggungjawab, kalau tidak dia akan dipersoalkan. Itu guna ketua. Aku terima nikahnya dengan maksud aku terima sebagai isteri, betul? Apa yang haram dah jadi halal, betul? Dan aku terima keburukan, ada kurap kat peha kat betis, terima sekali dengan kurap-kurap, aku terima tu. Dan tak habis kat situ. Kalau dia tak reti sembahyang, aku terima kewajipan untuk ajar dia. Tu maksud aku terima nikah.
Kalau bab semayang, bab wuduk, bab lain-lain lah, bab ibadah yang lain, bab haid dan nifas, jika dia tak belajar, aku bertanggungjawab, sebab tu aku terima. Maka seronok dah kita nak melangkah masuk ke syurga, sekali tengok-tengok ada tangan kat bawah, cup, pegang. Banyak kali sebut, dia kata, ya Allah ya Tuhanku, seronok orang tua ni nak masuk syurga. Kau ambil hak kami di atas dunia yang dia tak bagi dulu. Dia ni, orang tua ni, masa tu tak ada, aku tunggu umur di pintu syurga, sembang. Masa tu dakwi semua. Orang tua ni masa tua, tak langkah masuk syurga lagi. Masuk syurga baru jadi 33. Orang perempuan melangkah baru jadi sweet 17. Belum lagi, baru duduk tu nak titian syarat. Pop kat tu, tengok-tengok, ni isteri aku. Pop, ni anak perempuan aku. Kenapa ni? Kau tak bagi aku masuk syurga ke? Ya Allah ya Tuhanku, kau ambil hak kami dekat orang tua ni. Apa hak kamu dekat orang tua ni ada? Ketika di atas dunia, dia tak pernah hajar kami gini. Ilmu fardhu ain lah. Dalam kes kita sekarang ni, bab haid ni, istiadah, menyebabkan aku semayang tak sah. Menyebabkan aku mandi wajib tak sah. Menyebabkan aku kata haid tu istiadah tu haid dan sebagainya. Menyebabkan aku tak qada semayang. Sebab aku sangka panjang lah bab tu. Dia tak pernah galakkan aku. Dia duk kata, awak kena jaga anak. Saya nak pergi makan roti canai. Tu je dia kata. Awak jaga anak. Kalau awak pergi belajar, siapa nak jaga anak? Saya ada janji roti canai, telur, double telur. Mana boleh? Kita dah fikir yang tu. Kalau awak pergi, saya kena jaga anak. Hari ni lah je saya cuti, contohlah. Okey, tak ada masalah. Tapi akan didakwa nanti di mahkamah Allah. Masing-masing satu keluarga masuk neraka kerana orang lelaki dia tak boleh masuk syurga seorang-seorang. Tak boleh. Dia mesti ada tu ibu dia, adik dia yang perempuan tu. Kan tu dia dapat faraid 2. Maksud lebih seganda daripada perempuan. Bukan free-free oi. Jadi bila ada, dulu tak ada, nak buat macam mana? Sekarang dah ada, datang. Saya mengajar banyak negeri bab ni. Di Sabah 190 orang. Di Melaka saya tak ingat, beratus juga. Mai penuh dewan. Di Negeri Sembilan 85 orang. Di Selangor tempat sendiri, kalau masjid negeri 200-300 orang yang datang, muslimat perempuan. Di surau-surau kecil-kecil biasa macam masjid apa Fakiyah tu, Indrapura tu 20-30. Itu pun pukul berapa? Pukul lepas asar. Sebab tu kurang sikit, dalam 30 lah ada. Di UIA apa nama ni Gambang 100 berapa orang dah, tak ingat dah, 100 lebih. Di UIA Kuantan tak sampai 100 tapi hampir-hampir dah, 90 kot semua. Di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi 3 orang 3 orang bulan lepas, 3 orang. Kesian. Lagi ramai orang perempuan, lagi ramai orang lelaki pada orang perempuan. Ada siapa 2-3 orang lelaki duduk sini. Campur yang buat live satu, jadi 4 orang. Masya Allah. Mungkinlah orang Indah Mahkota ni dah alim-alim segala semua, rasanya lah kot. Tapi bak tanya hari tu semua tak reti. Mana yang pernah dengar? Ketanya orang perempuan hari tu, masa mula-mula hari tu, tak reti. Fatrah tak pernah dengar. Naqab tak pernah dengar. Apa benda tamyiz tak pernah dengar. Apa ni semua tak tahu. Kita pasal nifas tak pernah dengar. Selama ni duduk pantang berapa puluh tahun, berapa puluh hari tak pernah dengar berapa hari maksimum nifas. Anak dah 8, tapi nifas pun tak tahu maksimum berapa hari. Allah, apa nak jadi? Maka dah ada ni sekarang ni, sepatutnya terima kasih lah, maksudnya hantarlah. Esok pergilah bawa anak-anak kejap makan roti canai, sejam je pun, bukan 10 jam. Maka apa nama, dengan sebab belajar tu, maka terlepaslah tanggungjawab seorang suami untuk ajar isteri. Terlepas. Anak pun sama. Anak umur dah balik, wajib ayah ajar, bukan ustaz ajar. Wajib ayah ajar. Ayah tak reti mengajar, wajib dia cari orang duduk atas rumah, orang yang boleh mengajar. Kalau tak ada ya, wajib apa ni, tak ada orang yang boleh datang rumah, wajib bawa anak tu pergi ke tempat yang mana yang ada pelajaran. Benda ni pertama dia susah. Kata Imam Nawawi, perkara ni rawamid. Perkara haid nifas istiadah ni rawamid, iaitu rumit. Rawamid tu rumit, bahasa Melayu dah jadi. Rawamid ni sangat rumit, lebih susah daripada ilmu yang lain, lebih susah daripada bab riba, lebih susah daripada bab jenayah, bab hudud, lagi susah dari segi nak belajar bab ni.
Tak percaya duduk lah tengok. Bengong tak bengong. 3 hari bengong. Susah. Sekarang dah ada. Sepatutnya bawa lah datang esok. Dengan ada ilmu berkaitan dengan perkara ni, maka sembahyangnya sempurna. Tu yang penting. Dan kita tidak didakwa. Contoh. Berapa dah? Mana jam? Yang ni penting. Terpaksa tambah lagi jadi suruh berhenti 2 minit. Ni sangat penting. Dengan tak ada ilmu, jahannam ibadah. Contoh yang berlaku tadi. Saya sembahyang di luar. Berlaku tadi. Ramai orang sembahyang luar daripada gate sana. Boleh tak? Syarat qudwah cukup tak? Syarat qudwah, syarat mengikut. Apa pula? Dah tahu imam kat depan memang ada. Ada orang sembahyang, boleh tahu pergerakan, bolehlah sembahyang. Syarat qudwah kena sempurna. 16 syarat qudwah. Syarat qudwah tu mengikut. Syarat mengikut. Kalau tak cukup 16, tak sah mengikut, tak sah sembahyang. Kalau sembahyang Jumaat, tak sah sembahyang Jumaat. Sepatutnya dia kena solat Zuhur. Antara syarat qudwah adalah jika di masjid, dalam masjid, jauh mana pun tak ada masalah. Katalah masjid tu 1 kilometer. Besar bapak masjid, 1 kilometer masjid. Katalah imam duduk kat depan, makmum duduk kat belakang 1 kilometer. Janji dia nampak ataupun dia dengar suara. Dia tahu pergerakan imam. Sah. Sah. Walaupun ada harangan, ada bilik, ada apa, ada sekatan, ada gate, tak kisah. Janji namanya masjid. Tapi jika dia luar daripada masjid, imam dalam masjid, makmum di luar masjid, dia kena tak boleh lebih daripada 300 hasta daripada kaki masjid. Tak boleh lebih 300 hasta. Dan syarat yang kedua adalah dia tak boleh ada halangan. Untuk dia pergi kat imam, mesti tak ada halangan. Jika ada halangan, tak sah qudwah. Jika di luar masjid. Dalam masjid 10 km pun tak ada masalah. Masjid Nabawi tu kat depan tu imam, dia kata kalau aku pergi depan ni memang tak sempat ni, bukan masbuk lagi, imam salam ni, dia duduk kat sini. Allahu Akbar. Tu imam tu. Janji dia tahu pergerakan imam, sah. Sebab dalam masjid. Tapi kalau di luar masjid, tak sah. Kenapa kita tak boleh sembahyang yang duduk kat tepi-tepi tu? Yang duduk kat tepi-tepi belakang tu, kenapa tak boleh sembahyang Jumaat dekat rumah dia? Sembahyang kat rumah dah lah. Nampak sikit. Nampak imam. Nampak ataupun makmum yang terakhir, nampak lah. Yang tak nampak tak apa, yang ni rumah dekat-dekat ni. Kenapa tak boleh sembahyang dalam rumah dia? Kalau boleh di luar pagar, bolehlah dekat dalam rumah. Kalau boleh di luar pagar, bolehlah dekat jalan raya. Jika tutup jalan raya tu. Sebab boleh di tepi pagar. Jika boleh di jalan raya, bolehlah ke sana sikit. Bolehlah. Apa bezanya di tepi pagar dengan di belah sana? Tak ada beza. Tapi boleh ke di rumah? Tak boleh. Maknanya bila dalam rumah tak boleh, dekat pintu rumah boleh tak? Yang rumah dekat-dekat ni. Tak boleh juga. Dekat jalan raya boleh tak? Tak boleh juga. Dekat longkang, tepi longkang ni tak boleh juga. Dekat tepi pagar, tak boleh lah juga. Maka tak sah lah. Siapa ramai tadi yang sembahyang tadi kat luar tu. Nampak? Tanpa ilmu, tanpa ilmu, ibadah tidak bernilai, ibadah tak sah. Itu dari segi solat berjemaah. Malah solat Jumaat. Dari segi bab tadi, orang perempuan tadi sama, silap-silap ibadah dia, nampak duk sembahyang, rupa-rupanya dosa. Dia panggil tertipu dalam rupa ibadah. Antara talbis iblis belitan syaitan. Wallahu alam. Lebih 5 minit. Kita tangguh dulu. Kita sambung bab haid esok pagi 9.30. Talaki malam ni yang terakhir, pukul 10 suku sampai pukul 12 kot. Lama sikit lah sebab last. Sebab saya dah berapa hari dah talaki malam ni. Kita Kifayatul Muntadi. Boleh datang 10 suku nanti. Lepas tu esok dah tak ada lah kat sini dah. Tempat lain. Wallahu alam. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.